Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar jemaah sekalian yang selalu menyokong Masjid Darul Makmur kita di Yishun ni. Alhamdulillah saya selalu berada pada minggu ketiga pada setiap hari Ahad. Minggu ketiga bersama-sama dengan pelajar-pelajar kita, murid-murid kita kat Masjid Darul Makmur. Kita membahaskan kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga dalam bab lisan. Pada minggu-minggu yang sebelumnya saya sudah pun membahaskan iaitu tentang bahaya yang ke-6 dan yang ke-7, iaitu bahaya kita tidak menjaga lidah kita, bahaya kekejian dan maki-makian dan juga perkataan yang kotor. Itu semua sudah kita bincangkan pada minggu yang sebelumnya. Macam mana sekarang ni? Alhamdulillah sudah dapat kita banyak mengetahui kesan-kesan daripada jika kita tidak menjaga lidah kita. Kita dah sampai ke bahaya yang ke-8. Iaitu bahaya yang ke-8 ni adalah bahaya kita suka mengutuk antara satu sama lain. Bahaya yang sebelumnya, bahaya suka bercakap kotor, maki-makian dan semua. Itu yang baru-baru ni kan. Kita menjadi topik hangat lah di kalangan orang Singapura ni tentang bagaimana adab-adab bila kita bergurau senda. Kalau kita bergurau, bagaimana adab-adab kita, ada tak adab-adab? Kerana kadang-kadang kita tengok bila kita bergurau tu, kadang-kadang kita tak peka, kita tak perasan, kita terkeluarkan kata-kata yang kurang enak, yang kita rasa dia lucu, tapi dia terkeluar daripada adab-adab yang dibenarkan. Kerana kadang-kadang kita lihat bila kita bercakap tu, ada orang tua di situ, ada kanak-kanak, ada anak-anak, bagaimana mereka tu akan mengambil apa saja yang kita perkatakan. Lagi-lagi jika kita adalah seorang yang selalu bersosial dengan masyarakat. Kita seorang guru ke, kita kena jagalah percakapan kita, anak-anak murid kita dengar. Kita seorang pengajar, kita seorang pendidik, kita ibu bapa, semua kita kena tahanlah kita punya percakapan, perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk kita berinteraksi lah dengan orang-orang sekeliling. Kita kena hati-hati. Kemarahan tu harus kita jaga. Ataupun bila kita nak bersosial, kita bergurau senda, kita nak datangkan cerita-cerita yang mungkin lucu dan sebagainya, kita kena hati-hati tengok audience kita, tengok di mana kita bercakap. Kalau kita nak bergurau antara kita berdua saja, orang lain tak tahu, kita nak bergurau, kemudian bila kita bergurau pun kita senang untuk nak menjelaskan kepada mereka yang bersebelahan dengan kita, maksud kita apa. Berbanding dengan misalnya saya bila bercakap begini, ataupun pensyarah-pensyarah, guru-guru ke yang bila kita bercakap dirakam dan sebagainya, kita ada banyak orang-orang yang mendengar. Bila mereka mempunyai kemuskilan ke soalan-soalan, bagaimana kita nak address soalan tu, macam mana kita nak jawab, bagaimana kita nak menerangkan kepada mereka yang kita maksudkan adalah begini, bukan begitu. Adalah agak sukar bila kita bercakap di dalam media sosial dan sebagainya, ramai orang yang mendengar, yang kadang kita tak perasan kita boleh mengecilkan hati orang lain. Sukar untuk kita nak memperjelaskan. Berbanding kita bersama dengan kita bersebelahan dengan kawan kita senanglah menjelaskan. Kadang-kadang kawan kita salah faham ke, Hamsan kau cakap macam itu. Kita senang nak cakap, oh tak ada, aku gurau aja. Oh dia bilang gurau. Tapi gurau kau kasar lah, dia bilang kau kan kasar. Ataupun joke kau tu dirty joke ke, joke kau ni, gurauan kau ni ada unsur-unsur macam lucah ke apalah. Kau jangan cakap depan orang-orang lain ni, nanti orang boleh salah faham, orang fitnah kita, orang kata kita ni tidak punya perasaan, tidak punya adab, tidak punya sensitivity kalau kita bercakap di khalayak ramai. Ini bahaya-bahaya lidah yang perlu kita tahu, walaupun kadang-kadang kita tak maksud begitu. Jadi kita kena hati-hati.
Ya, walaupun kadang-kadang orang cakap hadis Nabi innamal a'malu binniyat, semuanya berdasarkan kepada niat, betul. Tapi niat kita yang baik tidak boleh mengharuskan cara kita kan. Jadi kita cakap, oh niat aku baik tapi perbuatan aku yang kurang salah faham. Jadi oleh itu dalam agama Islam juga Nabi menggalakkan kita supaya jangan beri sampai orang boleh salah faham dengan perbuatan kita. Itu yang akan menjadikan bila kita lakukan sesuatu, orang salah tangkap, orang mengata kita pula, kita tak boleh terima. Jadi on end of the day, maknanya siapa yang menjadikan permasalahan tu? Diri kita sendirilah, balik pada diri kita. Jadi apa yang kita sudah baca selama ni, sebaya bahaya sampai ke bahaya yang ketujuh, perlulah kita berhati-hati. Kalau siapa-siapa nak rujuk balik, boleh rujuk lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga, bab lidah. Sangat-sangat baik. Imam Ghazali ni dia kupas begitu sangat mendalam tentang bab-bab ni. Pasal dia boleh bagi sampai berbanyak bab yang ada dekat dalam sini. Kalau anda tidak punya buku ni pun, anda boleh pergi internet, boleh cari PDF dia. Semua dalam jilid-jilid ni sudah ada dalam bentuk digital lah. Boleh senang rujuk, boleh senang bawa pergi mana-mana. Kalau tak nak dengan cara buku ni agak tebal kan, anda boleh pergi kepada digital. Dan kadang-kadang bila kita bercakap di khalayak ramai begini, ada benda yang boleh kita kongsi, ada benda yang kita tidak boleh kongsi bersama. Itu yang bezanya antara kita belajar bertalaki berdepan dengan guru dengan online seperti ini. Dengan online pun kalau kita dalam kumpulan yang tertutup, kita still boleh senang berinteraksi lah kan, berbanding dengan cara live yang seperti macam ini. Jadi ada kalanya dalam kita punya pengajian ni, ada kalanya kita skip kerana kadang-kadang susah untuk kita nak menerangkan dengan lebih lanjut kepada mereka yang mendengar, berbanding kalau kita ada talaki depan-depan dengan guru, itu lebih baik. Kemudian dengan cara yang begini juga kadang-kadang ada kesilapan-kesilapan teknikal dalam segi penulisan. Bila kita berhadapan dengan guru, kita lebih senang untuk menerangkan mana word-word yang salah, mungkin akan salah cetakan. Itu semua boleh terjadi. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada apa yang hendak saya bincangkan hari ini, iaitu bahaya ke-8, iaitu mengutuk. Banyak tak orang buat perkara ni selama ni? Banyaklah kan. Jadi pasal ustazah seorang dengan staff kat sini, tadi kalau ustazah tanya, tak ada siapa nak jawab. Ustazah jawab sendirilah hari ni. Itu kelebihan kelas dengan online macam gini. Kelas kita interaksi. Kita ada pelajar-pelajar kita. Alhamdulillah jemaah Masjid Darul Makmur ni dah ada lelaki dan perempuan. Dan mereka-mereka ni, kakak-kakak kita, makcik-makcik, adik-adik ni semua, alhamdulillah sangat suportif. Dan bila dalam kelas selalu berinteraksi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan semua masjid, dan masjid kita ni, Masjid Darul Makmur, diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keselamatan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat meneruskan pengajiannya. Mereka-mereka yang nak bekerja dapat meneruskan pekerjaannya, akan meneruskan aktiviti masjid, keseluruhan masjid dekat Singapura dan masjid-masjid yang berdekatan lah, di luar daripada Singapura, insya-Allah. Bahaya ke-8 mengutuk. Ada kalanya untuk haiwan ataupun benda keras ataupun manusia, semua itu tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu laisa bil-la'an. Sadaqah Rasulullah. Orang mukmin itu bukanlah pengutuk. Maknanya tak boleh kutuklah haiwan ke, tak gunalah haiwan ni binatang ni. Bila binatang tu cute miut, agaknya kita suka. Bila dia dah tak cute, agaknya kita nak buang dia. Sebabkan itu kadang-kadang kita tengok di tempat-tempat awam, misalnya ada binatang yang dia orang taruh kat situ kan, nanti dia tulis dekat tempat tepinya, dia tulis regulation, tak boleh buang binatang yang awak dah pelihara lah kat situ. Kadang orang dah pelihara misalnya kura-kura kan, kecil cute, dah besar-besar malas nak jaga, buang aja dekat tepi taman-taman ni, apa semua yang ada pond semua, dia tulis kat situ tak boleh. Kenapa? Ke itu responsibility kita, tak tahu kadang-kadang binatang tu berpenyakit ke ataupun tidak. Cukup ke makan ke tidak binatang tu kalau kita main buang sembarangan. Jadi
Oleh itu kita kena jagalah juga bila masa dia cute ke, dia tak cute ke. Kita nak kena jaga, jangan bila dia dah tak cute lagi, kita marah-marah, herdik dia, kutuk dia, kita buang dia. Ataupun benda keras. Ni benda keras kadang-kadang adalah cerita-cerita kelakar kadang-kadang dulu waktu isteri kita belum jadi isteri kita, terlanggar batu kita, kita marah batu. Lepas tu kalau lah dah berkahwin, terlanggar batu, kita marah isteri pula. Batu pula dah tak kena marah lagi. Macam-macam lah kita marah. Kita kutuk benda lah, kita ketuk manusia lah dong. Kutuk benda ni kadang-kadang kutuk makanan. Kalau kita tak suka, kita jangan makan lah. Ataupun kalau kita rasa tak enak, kita makan sikit. Kita jangan kutuk kadang-kadang anak-anak kita. Itu kita kena didik anak-anak ni. Ni generasi kita kena didik anak-anak kita tak suka, jangan makan. Makan sikit je dulu. Tu pasal digalakkan kita. Apa pun kita ambil sikit. Kalau kita rasa tak sedap, kita tak ambil lagi lah. Tapi yang kita ambil tu kita kena hasil habis lah. Melainkan dia dah rosak ataupun basi lah, kita tak boleh makan. Kemudian tu kena ajar anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita tengok, apa ni makanan ni? Begitu. Kita kena jaga adab makan. Itu kita kadang-kadang kutuk benda-benda. Ataupun manusia pun kadang-kadang jadi kutukan kita. Selalunya manusia ni lebih banyak. Nanti kita akan tengok ada adab yang Nabi sebutkan. Semua itu tercela kata Nabi. Kerana orang mukmin itu bukanlah pengutuk. Bukanlah suka mencela. Nabi SAW bersabda lagi, La tala'anu bila'natillahi wala bighadabihi wala bijahannam. Sadaqah Rasulullah. Apa sebutannya? Maksud dia, janganlah kamu mengutuk dengan kutukan Allah, dengan kemarahannya dan dengan neraka jahanam. Kadang kita bilang, biarlah Allah kutuk engkau lah. Laknat Allah ke atas kau lah. Ni laknat ni kadang-kadang buat main-main pula. Hati-hati tu. Kadang ada orang kan gurau-gurau, laknat dah jadi lagu pula. La'anah. Jadi macam gitu pula. Jadi macam gurauan pula. Hati-hatilah ni. Jangan buat main-main dengan perkara-perkara yang seperti ini. Sebab banyak orang suka mempermain-mainkan word-word agama ni. So kita kena hati-hati. Kutukan Allah, biar Allah kutuk engkau lah apa. Kita sebut macam itu, tak mahulah. Dengan kemarahannya, biarkan Allah murka ke atas kau, marah ke atas kau. Itu semua kita tak mahu. Masuk neraka jahanam lah kau. Macam itu itu semua tidak mahu. Tak boleh. Huzaifah berkata, tidaklah sekali-kali satu kaum itu kutuk-mengutuk, melainkan akan benarlah perkataan kutukan itu ke atas mereka. Jangan kutuk-kutuk, maka kadang-kadang jadi satu doa. Benar kutukan ke atas diri mereka tu. Imran bin Husain berkata, ketika Rasulullah SAW dalam sebahagian perjalanannya, maka terlihat seorang wanita Ansar, iaitu wanita berasal dari Madinah, berada di atas untanya. Lalu ia bosan kepada unta dia, dia bosan pula dengan unta dia. Maka dikutuknya. Tak gunalah, macam-macam lah agaknya dia cakap kutukan orang Arab Madinah ni ataupun wanita ni, kita pun tak tahu cara macam mana mereka melaknat binatang tunggangan dia. Mendengar yang demikian, lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, ambillah apa yang ada di atas unta itu dan pinjamkanlah, sesungguhnya dia itu terkutuk. Imran berkata, seakan-akan aku melihat kepada unta itu berjalan di antara orang banyak yang tiada seorang pun menggangguinya. Maknanya bila dia punya tuan tu cakap, tak guna langkah mengutuk binatang dia, maka kata Imran ni, dia melihat bahawa unta tu berjalan di kalangan manusia tu, orang pun tak pandang dia lagi. Begitulah pasal apa? Sudah ada kutukan daripada orang yang punya kenderaan tu ataupun punya unta tu, tak suka lagi kepada unta tersebut sampai dia mengeluarkan percakapan demikian. Kemudian Nabi bilang, lepaskanlah unta ni kan, biarkan dia jalan kerana sesungguhnya dia tu terkutuk, dia sudah dikutuki oleh dia punya tuan dia lah kan. Maka Imran bilang, seolah-olah dia nampak unta tu berjalan dia sendirian macam gitu. Maknanya terkutuklah tanpa orang suka nak ganggu dia pun. Itu percakapan-percakapan orang tu, nampak? Percakapan-percakapan manusia jadi satu doa. Betul-betul terjadi. Imran berkata, seakan-akan aku melihat unta itu
berjalan di antara orang banyak dan tiada pun orang yang menggangguinya. Abu Darda berkata, apabila seorang mengutuk bumi, maka bumi itu berkata, Allah mengutuk orang yang paling durhaka kepada Allah di antara kita. Bumi pun cakap, dia kutuk bumi, apalah bumi ni ataupun apalah, tanah ni tak gunalah, aku cocok tanam tak jadi, cocok tanam tak jadi. Ada tempat memang tak menjadilah. Kadang-kadang tengok orangnya, kadang orangnya pun memang mulut celupah seperti itu. Bumi pun tak nak bekerjasama dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Bakar mengutuk sebahagian budaknya. Maknanya dia punya hadam dia lah, hamba dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Abu Bakar seraya bersabda, "Hai Abu Bakar, adakah orang siddiq dan pengutuk?" Maknanya Abu Bakar tu adalah orang yang benar, siddiq. Kenapa mengutuk pula? Kan? Mulut tu. Orang yang berkata benar tu, jangan jadi pengutuk. Terbahasa disebabkan itu dalam penulisan saya sebelumnya dekat Facebook semua kan. Mengingatkan lagi-lagi orang yang sudah dewasa, orang yang kita anggap sebagai pakcik kita, makcik kita, bapak-bapak kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kadang marah tak dapat masuk masjid dan sebagainya. Marah staf ke, marah lain ke. Tidak mahulah sikap seperti itu. Kita kan orang yang dah dewasa, orang yang punya akal fikiran. Tak mahulah buat begitu. Marah-marah orang, keji orang, angkau orang lah, korang ni lah semua takut. Tak takut pada Allah lah, takut pada manusia lah dan sebagainya. Tu sikap-sikap seperti itu kita tak mahu buat. Sepatutnya kita kena galakkan anak-anak muda kita supaya punya dengar percakapan yang baik, kemudian lontarkan percakapan yang baik. Kita menyakitkan hati-hati mereka tu buat apa? Jadi kita tak maulah buat PAPL macam ini. Sebabkan itu Ustazah sebutkan kemarin dalam penulisan saya, orang yang nak sembahyang kat masjid, nak solat kat masjid, patut punya percakapan yang baik. Pasal sekejap lagi dia masuk masjid je dah kena baca Allahumma ftahli abwaaba rahmati, ya Allah bukakanlah padaku pintu rahmatmu, kan? Kemudian dia masuk nak solat. Pakcik marah-marah pasal tak dapat masuk, pasal nak solat lah, takkan nak buat kerja lain pula, kan? Nak solat tu nak baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu, Maha Pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Takkanlah bila belum masuk je dah dapat ujian daripada Allah, kita dah marah-marah semua orang kat situ. Sampai kawan yang tak ada berkena-mengena pun kita mengaitkan. Sama tak? Sikap tu. Sikap orang yang nak pergi minta kepada Allah tu doa, harapan kita, kan? Keselamatan, minta Rahman Ar-Rahim tu. Yang Maha Penyayang lah, Maha Pengasih. Kasihlah kasih dia, kasihlah sayang daripada kita. Lepas tu kita mulakan dengan marah-marah pula. Ghadab tu, kan? Kan kita kutuk lah semua orang ni. Engkau ni semua tak takut kutukan Allah semua, korang ni semua. Kita sebutkan begitu. Siapalah kita untuk menilai orang-orang yang masih macam itu? Nampak Nabi sebut kepada Abu Bakar. Abu Bakar tu punya sifat as-siddiq, kan? Abu Bakar siddiq. Kenapa mengutuk pula Abu Bakar ni? Bila Nabi tanya macam gitu. Adakah orang siddiq dan pengutuk? Kan? Maknanya dua sifat yang tidak tak boleh bersama. Kenapa? Dah siddiq, pengutuk pula, kan? Datang daripada satu mulut, kan? Orang yang selalu bercakap benar. Dia selalu bercakap benar, dia punya percakapan tu lagi terkabul tu. Bila dia selalu dia tak jaga mulut dia. Kan? Sebab Nabi tu sebut as-siddiq tu bukan daripada mulut kita, daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia nilai as-siddiq tu, kan? Jadi macam mana mengutuk pula ni Abu Bakar sebut dia? Tidaklah sekali-kali yang demikian. Kata Nabi, janganlah macam itu demi Tuhan yang empunya Kaabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu 2 kali ataupun 3 kali. Kalau kita tu, kawan kita cakap gitu, kita boleh, macam mana ni ahli masjid macam gini, macam mana ni ahli solat macam gini, kan? Kita sebut macam itu. Tengok macam mana reaksi dia. Nanti apa dia cakap? Aku ni pun manusia juga, aku bukan malaikat. Tapi perlu kan sikap menasihati. Ni Nabi nasihat ni Abu Bakar, kan? Perlu kan sikap menasihati, mestilah nasihat. Tak boleh cakap, kita pun tahu dia manusia, dia bukan malaikat, kita pun bukan malaikat. Yang nak menasihat bukan malaikat, yang menerima pun memang bukan malaikat. Malaikat jangan taruhlah
Dia memang makhluk yang tidak melakukan apa-apa dosa. Memang Allah ciptakan dia macam itu. So tak boleh samakan kita memang dengan dia. Samakan kita dengan sahabat-sahabat ni. Mungkin kita tak boleh samakan dengan Nabi. Nabi pun maksum. Samakan dengan sahabat-sahabat. Tengok macam mana sahabat. Bila dikritik, dinasihati macam mana. Apa Abu Bakar buat? Pada hari itu juga Abu Bakar memerdekakan budaknya. Dan ia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, tidak akan aku ulang lagi demikian. Dia tak ada cakap, Nabi, aku ni bukan malaikat. Kau bolehlah Nabi yang maksum. Aku ni bukan. Tak ada jawab begitu. Nampak? Bila orang nasihatkan yang benar, terima. Perbaiki pasal akan datang. Walaupun kadang-kadang akan datang pun kita buat juga kan. Tapi itulah manusia. Dia lupa, kita ingat lagi. Lupa, ingatkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Lagi sekarang kita ada handphone, senang nak ingatkan diri kita. Ingatkan diri kita. Dan sekejap keluar kata-kata kat situ, ulang balik kita. Kenapalah aku buat macam gini? Jangan buat macam gini. Ingatkan diri kita semula. Ingatkan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kita yang dengar pada hari ini istighfar banyak-banyak. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat-sifat yang macam gini. Kemudian ada cerita lagi yang pernah yang tentang budak-budak ni. Nabi bilang kalau kau dah laknat, kau punya marah, kau punya pembantu kau ni, hamba kau ni, kemerdekakan. Pasal tak guna. Dia akan jadi lagi. Merdekakan dia. Pasal tak akan pernah majikan ketuan dia dengan hamba dia akan jadi baik kalau dah mula dengan perkataan kutuk mengutuk ni semua. Ni Abu Bakar terus dia merdekakan hamba dia. Macam tadi unta kan, dah kutuk terus lepaskanlah unta tu tersebut. Pasal nanti makin lama kau akan banyak lagi dosa. Pasal kadang-kadang orang yang punya pembantu, saya nak ingatkan, yang banyak punya pembantu bukan hamba. Pembantu bukan hamba kita. Pembantu, orang yang ramai punya pembantu kena banyak lagi jaga mulutnya. Memanglah ada semua tak suka pembantu buat apa, tak kena pada diri dia. Pasal kadang-kadang kita beritahu kalau tak betul buatlah sendiri. Tapi pasal kita dah bayar membantu tu, kita nak harapkan semualah dia yang tanggung. Hati-hati pendengar sekalian, penonton sekalian. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustazah tak ambil pembantu ke? Saya punya orang ni dia teliti sangat. Jadi kalau saya takut pula pembantu tu kesian. Saya kesian sebenarnya pada pembantu, bukan kesian pada diri saya. Kalau saya tak jaga, memang saya banyak buat dosa lah. Pasal kita teliti sangat. Jadi mungkin orang buat tak sesuai dengan kita punya cita rasa. Jadi nanti boleh jadi problem lah dengan dia. Kan? Bukan saya kesiankan diri saya, kesiankan dia tu. Pasal kita jenis orang yang macam gitu. Kalau kita jenis orang yang macam gitu, kita nak juga pembantu, kita kena banyak jaga mulut kita. Nescaya jangan nanti kita jadi banyak dosa daripada banyak pahala. Kita kena hati-hati begitu. Kalau kita jenis orang, tak apalah kasih dia buat. Macam itu tak apa. Seperti Nabi Muhammad SAW apabila Anas beritahu, Nabi tu kalau dengan aku tu, kata Anas, kan? Anas tu pembantu Nabi daripada kecil tau. Anas kecil tu lagi dia dah jadi pembantu Nabi. Anas beritahu Nabi Muhammad ni dia tak pernah kalau aku buat kerja dia tak pernah cakap kenapa tak buat gini. Kalau kita majikan gitu kan, kita mak ke kawan ke kakak ke kan, dia selalu cakap adik kenapa tak buat macam gini dek. Kenapa anak kita cakap sayang kenapa tak buat macam gini tak buat macam gini. Ataupun pembantu kita, awak ni kenapa keluarkan ni tak keluarkan yang tu. Kenapa pinggan ni tak keluarkan pinggan tu. Kata Anas, Nabi tak pernah cakap gitu. Kenapa? Instead of buat ni, kenapa tak buat macam gini? Nabi tak pernah buat macam itu. Nampak tak dia? Dia menerima Anas segala seadanya. Dia mempermudahkan Anas. Lagipun Anas budak kecil waktu tu dah jadi pembantu dia. Zaman dulu mana ada mentor. Zaman sekarang semua nak start kerja ada mentor. Mentor tu, mentor ni didik kan. Nak paskan kerja sebelum kerja yang lain kita ambil, kita nak paskan dia, kita kena train dia dulu. Zaman waktu Anas tu mana ada training. Nabi faham. Tak pernah cakap begini. Tapi kita boleh tak gitu? Kita kalau dengar cerita Anas tu, boleh tak kita sebagai ibu ke, guru ke, pendidik ke, kan? Kita boleh dah didik. You have to do like this untuk come to this conclusion. Kita ajar dia macam itu kan. But kalau sentiasa kita rasa dia buat salah je,
Budak pun tak boleh terima. Dalam hidup, nak hidup dengan kita ni, anak kita pun tak boleh terima kalau dengan kita asyik everything not perfect. Kan? Nampak tak? Cantiknya sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan baca sejarah, banyakkan baca hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah praktikal daripada apa yang ada dalam Quran, apa yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Itu adalah praktikal. Kerana kana hulukuhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi praktikalnya apa? Yang ada Nabi tunjukkan dalam kehidupan baginda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. Walaupun kita tak perfect. Perfection tu manusia biasa ni, kita tak perfect, tapi kita kena sentiasa ke arah itu. Tak boleh kasih banyak alasan. Tak buat gini kerana alasan tu alasan ni. Jangan. Sentiasa kita selalu dia ajar orang Islam tu selalu cakap apa? Insya-Allah, insya-Allah. Bukan cakap tak boleh atau boleh, tapi insya-Allah, insya-Allah saya cuba sedaya upaya, saya cuba sedaya upaya. Saya nak datang hari ni pagi pun saya cuba sedaya upaya. Mak saya kalau nampak saya keluar je, dia dah rasa susah hati bila dia ni nak balik. Pasal apa? 100% bergantung pada kita. Tapi saya cuba juga nak keluar. Untuk datang ke masjid, share dengan semua hadirin-hadirat. InsyaAllah, selalu sebut insyaAllah. Cakap dengan staff tadi pun insyaAllah, selalu sampai insyaAllah, insyaAllah. Begitu. Dalam hidup tu mesti. Kan? Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah SWT adalah orang sekeliling kita ni memahami keadaan kita, rasa ihsan kepada diri kita, membantu kita. InsyaAllah begitu. Bahasa kita sebut insyaAllah, insyaAllah. Jika Allah izinkan, jika Allah izinkan begitu. Segala perbuatan baik sebut insyaAllah. InsyaAllah saya usahakan, insyaAllah saya boleh. Begitu. Jangan asyik tak boleh aja. Jangan asyik cakap saya bukan malaikat, saya bukan malaikat. Mestilah kalau gitu tak adalah ada adab yang diterangkan kat sini. Kalau asyik tak boleh aja. Okey. Kemudian dekat sini sebutkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pengutuk-pengutuk itu tiada akan memperolehi syafaat dan syahid pada hari kiamat. Orang yang suka mengutuk-ngutuk tu tak memperoleh syafaat dan syahid pada hari kiamat. Pahala orang yang mati syahid tu nampak masuk syurga tanpa hisap tau. Syafaat Nabi pun Nabi tak akan kasih pada orang yang suka mengutuk-ngutuk ni. Ingat tu. Dan tak ada ciri-ciri orang ahli syurga dekat situ. Hati-hati, walaupun anda rajin pergi masjid, anda rajin pergi belajar, anda tinggi di kalangan para manusia, tapi anda tak jaga mulut-mulut anda, kita bukan ahli syurga. Definitely bukan. Pasal ahli syurga bukan punya sifat-sifat yang macam gini. Tapi kadang-kadang manusia pernah silap. Kan? Manusia pernah silap. Nanti kita akan baca. Nabi buka seluas-luasnya pintu untuk kita sentiasa merubahkan diri. Tak ada boleh definitely. Misalnya kita nampak orang buat silap je, ini mesti ahli neraka punya orang engkau. Tu tak ada. Begitu. Nanti kita akan tengok bagaimana dikupaskan kat sini. Kemudian Anas berkata, seorang laki-laki berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendai keldai. Dia naik keldai. Lalu laki-laki itu mengutuk keldainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai hamba Allah, jangan engkau berjalan bersama kami di atas keldai yang terkutuk. Nabi pun tak nak. Jalan sebelah dia, bukan dia yang terkutuk. Keldai dia yang dia kutuk tu, termasuklah orang yang suka mengutuk tadi. Bila ada yang terkutuk, mesti ada yang mengutuk kan? Nabi tak nak jalan sebelah dia. Nampak tu? Nabi SAW bersabda demikian kerana menentang atas perbuatan tersebut. Iaitu perbuatan apa? Kutuk. Kutuk adalah ibarat dari menghalau dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Bila anda sebut kutukan Allah kan, mengutuk benda-benda tersebut, maknanya kita nak jauhkan dia, halau dia dan jauhkan dia daripada Allah SWT. Buat apa nak bersamaan dengan sesuatu yang kita doa supaya dia jauh daripada Allah, sesat daripada Allah tu kan? Apa kita nak bersamaan dengan benda ke, barang ke, makhluk yang tidak ada rahmat daripada Allah SWT. Hati-hati lagi ibu-ibu. Kadang-kadang banyak kes ibu-ibu tu kadang-kadang dia dah misalnya dah menyusukan anak dulu kan. Menyusukan anak, kasih anak megang rezeki makan, nanti bila dah besar dia marah ke apa, dia cakap, aku tak halalkan susu aku pada engkau. Itu semua macam mana ni? Kan?
Seorang ibu tak boleh seperti itu. Ikhlas kerana Allah dalam kita melaksanakan perintah, melaksanakan tanggungjawab. Akan datang jadi apa pada hari akan datang, kita memang tak tahu. Tapi sikap kita mesti selalu mendoakan kebaikan kepada anak kita. Saya kasih contoh, seperti seorang pada zaman Nabi tu tak boleh meninggalkan nazak. Kemudian Nabi tanya, ada ibu tak dia? Sahabat bilang, ada ibu ni. Pergi jumpa ibu dia. Nabi tanya, macam mana anak awak ni? Dia bilang, anak aku tu baik lah. Dia bilang, baik. Tapi, dia lebih sayang isteri dia daripada aku. Pasal aku sangat marah ni, dia bilang itu. Sangat marah. Dia sayang isteri dia daripada aku. Kemudian Nabi bilang, ampunkanlah dia. Oh, tak mau. Dia geram sangat lah. Kecewa. Jealous lah tu, semua sifat-sifat tu macam gitu, semua bercampur aduk lah. Kemudian Nabi bilang, okey lah kalau dah suruh maafkan pun tak nak. Kemudian Nabi bilang, baiklah kita kumpulkan api kayu-kayu kita nak bakar lah. Mak tu rasa kena bakar. Terus dia rasa dia terus dia ampunkan anak dia. Dia dengar kena bakar, dia ampunkan dosa anak dia. Barulah sahabat bilang, bila mak tu cakap ampunkan, maka barulah keluar roh daripada jasad dia. Kadang orang-orang ni nak tunjuk dia tu garang marah betul. Tapi bila betul-betul terjadi pada anak, dia tak boleh terima pula. Kita marah sebanyak-banyak, kutuklah anak tu lah, siapalah yang kita pernah berbuat baik ke, kita korbankan diri kita untuk maslahat dia, tapi satu masa dia tak balas balik. Sebagaimana kita berkorban untuk dia. Lepas tu kita kutuk dia macam-macam semua. Habis perbuatan kita yang dulu tu tak ikhlas ke? Kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan pada orang, bukan orang tu balikkan pada kita. Ada orang lain yang Allah salurkan dia punya hati tu untuk menolong orang tersebut. Kenapa? Kerana dia tu selalunya menolong orang lain dengan ikhlas, walaupun ahli keluarga ke ikhlas. Kita tak boleh cakap kita lahirkan anak supaya satu masa dia boleh berbakti pada kita. Itu bukan. Kita melakukan kebaikan untuk dia kerana tanggungjawab kita, amanah Tuhan berikan. Antara satu masa dia melakukan balas balik ke tidak, itu bukan urusan kita. Kenapa saya cakap gitu? Kerana tak semua anak hidup dapat menjaga mak bapak dia. Ada mak bapak jaga anak. Sampai ayah hayat jaga anak dia. Anak meninggal semua dulu, mak bapak masih hidup. Adakah memang sentiasa bila kita lakukan kebaikan nak mesti orang tu yang melakukan kebaikan balik pada diri kita? Tidak semestinya begitu. Allah akan ilhamkan kepada mereka ni, bantu si fulan ni. Pasal apa? Si fulan ni memang ikhlas membantu orang lain semasa hidupnya. Hidup kita seperti roda. Satu masa kita atas, satu masa kita kat bawah. Orang yang menjalankan tanggungjawab dia, nescaya pada masa yang akan datang, Allah akan memanggil orang-orang lain pula yang akan melaksanakan tanggungjawab. Bila masa kita menghormati orang tua kita, nanti pada masa akan datang, anak-anak kita pula akan menghormati kita. Begitu. Kemudian dekat sini sebut, masa saya sebut tadi, jangan suka kutuk-kutuk anak-anak semua. Bila mereka tidak melaksanakan tanggungjawab, banyak-banyakkan doa. Nabi Nuh AS tu berdoa untuk anak dia sampailah nyawa di kerongkongan anak dia. Tengok nilai-nilai kekuatan yang ada pada anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian disebutkan sini, kutuk adalah ibarat menghalau dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Dan yang demikian tidak dibolehkan kecuali terhadap orang yang bersifat dengan sifat yang menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla, iaitu orang yang kufur dan juga zalim. Lalu ia mengatakan kutukan Allah atas orang yang zalim dan orang-orang yang tidak beriman tadi. Dan diikutilah padanya kata-kata agama, kerana pada kutukan itu bahaya. Kerana ia menetapkan atas Allah Azza wa Jalla bahawa Allah telah menjauhkan orang yang terkutuk itu. Yang kita boleh sebut seperti ini, kebanyakan perkara-perkara gaib. Kita tak tahu pun. Satu masa bila kita cakap kepada dia, misalnya lah kalau kita cakap kutukan Allah pada si fulan ni pasal dia bukan orang Islam kan. Kita tak tahu pada masa akan datang kalau dia masuk Islam. Pasal disebutkan kat sini, jangan label-labelkan kutukan tu kepada seseorang. Kerana selagi dia belum meninggal, selagi tu peluang untuk dapat hidayah terbentang luas. Tak boleh seperti itu. Pasal ini semua adalah perkara-perkara gaib yang tidak dilihat selain oleh Allah Ta'ala.
Itu tak boleh kutuk-kutuk orang, melainkan misalnya benda yang memang ternyata sudah ada dalam Quran. Seperti Fir'aun, laknatullah orang sebutkan. Fir'aun, Abu Lahab. Ada satu ayat surah lagi untuk Abu Lahab tu dengan isterinya kan. Hammalatal Hatab. Kan? Itu memang mereka-mereka yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Adapun selain daripada mereka, kita tak tahu. Kan? Pemimpin-pemimpin yang bukan Islam pun sekarang yang banyak misalnya perbuatan yang tidak baik kepada manusia lain. Kita tak tahu satu masa datang hidayah Allah kepadanya. So kita tak berhak untuk label-labelkan kutukan Allah ke atas diri mereka. Selagi mereka hidup, walaupun mereka bukan orang Islam ke, kita tak boleh sebut kutukan itu. Benda-benda label-label. Kau ni memang macam orang kafir lah kau. Tak boleh. Kerana apa? Kita tak tahu. Di akhir hidup mereka kita tak tahu. Kalau Allah datangkan keimanan ke atas mereka di akhir-akhir sebelum nyawa kat kerongkongan ni, kita tak tahu. Itu urusan Allah SWT. Yang tahu hanya Allah saja benda-benda gaib ni. Manusia tidak tahu. Kemudian dekat sini disebutkan lagi sifat-sifat yang membawa kepada kutukan itu ada 3. Kufur, bid'ah dan juga fasik. Adalah yang kutuk-kutuk sifat-sifat yang kita selalu mendapat kutukan ni adalah kerana dia kufur, dia bid'ah, melakukan bid'ah ataupun fasik. Kan? Untuk kutukan masing-masing tu ada 3 tadi. Ada 3 tingkatan. Dia dah 3 perkara ni selalu manusia kalau nampak orang selalu kutuk ni 3. Kufur, bid'ah dengan fasik. Kan? Kadang orang tengok orang minum arak fasik ni macam orang minum arak. Kan? Pasal banyak dia buat benda salah. Dia tak sampai kafir kan, dia tak sampai keluar Islam, cuma dia banyak buat benda masalah salah dalam agama. Banyak buat dosa berterusan gitu. Membunuh orang, mencuri. Tu kalau dia dah selalu dalam hidup dia dah jadi fasik. Orang tengok nilai-nilai itu macam ini memang ahli neraka punya orang lah ni. Orang sebut begitu. Mana kita tahu dia akhir hidup dia. Banyak orang di akhir-akhir hidup tu dia berubah. Kita ni pun kita tak tahu. Sebabkan itu kita kena banyak baca. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu Nabi ajar sebelum lepas solat baca doa tu. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma inni ala zikrika, untuk ingat padamu. Wa ala syukrika kan. Dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, yang perbaiki amalanku. Tu lepas solat kena baca tu. Tawadukkan diri. Minta Allah tolong supaya kita termasuk orang yang selalu ingat pada Allah. Ingat, kalau ingat pada Allah termasuk sifat takwa. Mana-mana ingat Allah. Jangan buat gini, Allah nampak takwa. Syukur atas segala nikmat dia. Baik yang punya ataupun yang kurang. Kadang kita dapat nikmat kurang, kadang kita dapat nikmat lebih. Lebih nikmat takut pula nak share dengan orang, takut tak cukup. Nikmat tak ada pula, asyik cakap, siapalah aku ni? Siapalah kita ni? Orang tak pandang, tak ada duit, tak ada apa. Jangan lemah. Jangan tak gagah. Jangan lemah, lembik, lemau semua. Anak, kita kena bangkit diri kita. Pasal ada orang yang lagi susah daripada kita. Ada orang sampai bumbung pun tak ada untuk berteduh. Kita dah ada, alhamdulillah, syukur kan. La in syakartum la azidannakum. Bila kau bersyukur pada aku, kata Allah, aku tambah lagi. Tapi kita selalu lemah, gemalai. Kita nak manja-manja. Orang asyik nak kena manjakan kita aja. Janganlah gitu. Bangkitlah semangat anda untuk berusaha dan memperbaiki diri. Kan? Bangun dan bekerja keras setiap hari. Lagi-lagi dalam masa pandemik seperti ini. Kan? Anda kena bangkit dan bangun. Kerja yang mungkin kita tak pandang dulu, tapi sekarang boleh memberikan kita sedikit mata pencarian. Bangunlah diri kita untuk cari sedikit penghasilan untuk diri. Tapi tak mau manja-manja. Begitu. Jadi, kalau ada sifat-sifat yang macam gini semua ni, kita tak boleh hukum-hukum orang macam gitulah. Kerana kita tak tahu bagaimana akhir-akhir hidup dia. Lepas tu kita kena baca, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku dalam agama. Mudah-mudahan dalam keadaan kita hidup melakukan kebaikan, di akhir hidup kita pun kita melakukan kebaikan. Masa yang belakang akhir ni kita tak dapat pastikan.
Oleh itu orang lain yang kita nampak mempunyai sifat-sifat yang tak baik, jangan kita tahu label-label dan mengutuk mereka. Asal kita belum tahu akhir hidup mereka macam mana. Lately ni ada orang yang masuk Islam tu umur 80 lebih tahun masuk Islam. Kan? Nampak tu 80 lebih tahun. Dia duduk dalam hidup di dunia ni, Allah kasih 80 lebih tahun baru masuk Islam. Saya kerana kita jadi convert kan dengan yang banyak yang masuk Islam tu, maka inilah ciri-ciri banyak yang ada yang pada tua-tua baru masuk Islam. Siapa tahu? Tak boleh cakap kan? Oleh itu bila kita selalu berinteraksi dengan para convert ni, baru kita nampak bahawa kita ni tak boleh nak label-labelkan orang. Tingkatan pertama disebut kat sini. Untuk kutukan yang masing-masing tadi ni, kafir, kufur, bid'ah dan juga fasik, mereka tu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kutukan dengan sifat yang lebih umum, seperti engkau katakan kepada dia, kutukan Allah atas orang-orang yang tidak beriman ni, kafir ni, orang-orang bid'ah ni, ahli-ahli bid'ah ni, dan orang-orang fasik. Kita sebut gitu, masa kita sebut umum. Kita sebut umum, kutukan Allah pada orang-orang yang macam gini. Orang-orang yang kafir ke, orang-orang yang buat bid'ah ke, orang-orang yang buat fasik ni. Kadang-kadang orang buat bid'ah kita marah sangat ni. Ni ahli neraka ni. Fatabawa maq'adahu minan nar ni. Orang-orang yang sudah menepati tempat-tempat di neraka. Sedap aja kita lontarkan kepada dia. Sehingga kan ada hadis yang mengata orang tak solat pun boleh jadi kafir. Tapi itulah yang kita cakap, ada benda yang kita boleh sebut. Pasal bila kita sebut, kita sebut dia macam itu, dia cakap, satu stigma kau dah berikan pada aku. Maka mana orang yang tak solat nak solat kalau kita dah cakap dengan dia, kau kafir lah. Tengok hadis ni cakap macam ini. Pasal ada dalil-dalil tu kita simpan untuk menjaga hati dia supaya dia terbuka satu masa. Boleh menjadi kafir, bukan dah kafir totally selagi dia beriman kepada Allah. Mana kita boleh cakap dia kafir kan? Kerana satunya dia bukan engkar perintah solat, malas solat. Bukan engkar perintah puasa tapi malas puasa. Bukan engkar perintah bayar zakat tapi tak nak keluarkan duit. Tak sama pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia engkar perintah zakat. Nabi dah tak ada, tak buat. Masa Sayyidina Abu Bakar perang dia. Tapi umat Islam ni selalunya mereka tak nak buat, bukan kerana mereka tak percaya hukum. Sebab itu awak harus menilai, tak boleh taruh seperti itu. Tak boleh taruh pemenan macam itu. Kita pula mendatangkan hukum dan stable label kepada orang. Tak boleh. Itu tingkatan pertama. Orang buat kutukan secara umum. Kedua, kutukan dengan sifat-sifat yang lebih khusus. Seperti kita katakan kutukan Allah atas kumpulan-kumpulan yang macam gini. Agama yang ini. Kan? Kita lebih khususkan kepada kumpulan-kumpulan tersebut. Seorang sebut yang mana yang ada dalam Al-Quran lah, golongan Yahudi ke Nasrani ke, kita sebut begitu secara spesifik. Kan? Ataupun orang-orang penzina kita cakap, ataupun orang-orang yang zalim ni, orang yang makan riba ni, kita spesifikkan kategori-kategori mereka tu. Orang-orang yang macam gini pun belum tentu dia memang akhir hidup dia seperti itu. Kita pun tak tahu. Masa kita sebutkan jangan. Hati-hati, baik tak mau, diam lagi baik. Ataupun disebutkan ni, dan setiap yang demikian itu benda-benda yang kita cakap seperti itu, kutuk, sifat-sifat orang yang berbuat bid'ah, itu semua adalah bahaya. Kerana nak mengenal bid'ah itu pun sulit. Kan? Dan yang terdapat suatu kata-kata yang diperolehi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya mengenai demikian, maka orang awam dilarang untuk berkata seperti itu. Nabi larang orang-orang mengatakan seperti itu. Pasal kita tak tahu dia akhir hidup mereka bagaimana. Misalnya ada satu cerita dalam peperangan tu, seorang sahabat tu nak bunuh dia punya musuh lah. Mungkin dalam kalangan penganut-penganut agama yang ada waktu itulah, orang-orang kafir pada waktu itu. Nak bunuh kan orang tu syahadah. Tak jadi nak bunuh ni, macam mana ni? Kan? Sahabat tu datang jumpa Nabi. Sahabat tu bilang, ni orang ni sengaja mempermainkan syahadah.
Nabi bilang jangan masuk campur. Dia dah syahadah, jangan masuk campur. Dia antara urusan dengan Allah SWT. Mungkin waktu tu dia main-main. Tapi kalau Allah nak bukakan hati dia untuk terus mendalami agama, kita tak tahu. Urusan kita. Itu perkara-perkara gaib dalam hidup, dalam hati ni. Susah kita nak tahu orang tu mempermainkan ke, dia nak selamatkan diri dia ke. Waktu itu Nabi bilang jangan masuk campur antara dia dengan Allah sekarang. Allah yang menilai dia. Antara dia cakap tu betul ke, dia nak ambil kesempatan ke, supaya tidak dibunuh, urusan dengan Allah SWT. Okey. Pasal oleh itu orang-orang yang lain tu dilarang untuk menggunakan perkataan-perkataan yang macam gini semua. Kerana yang demikian itu boleh membawa kepada pententangan yang menyamai dengan kutukan itu, yang boleh mengobarkan yang itu sama di antara yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan di antara manusia. Bila kita sebut, kita dah tahu kutukan engkau ni orang macam gini kan, mestilah kau tak berjaya lah, masuk neraka lah, kufur lah engkau, kafir lah engkau, apa semua yang kita sebut, kita tak tahu itu perkara-perkara gaib. Jadi yang pertama tadi umum, yang kedua lebih khusus. Kita cakap ni ahli zina ke, ahli minum arak ke, kaum-kaum yang macam gini ke, yang ada disebutkan dalam Quran semua kan, kaum-kaum macam ini, sifat-sifat mereka, kita dah kutuk-kutuk mereka semua. Ini boleh membawa kepada tersebarnya kerosakan sesama manusia. Bagaimana orang-orang tersebut nak menghormati kita? Bagaimana orang tersebut nak buka hati dia kepada Islam kalau kita sudah label-labelkan dia seperti itu? Hati-hati kita memang selalu akan gunakan yang nombor 2 ni. Ini memang ciri-ciri lah kaum tu, nanti kita sebut. Ini memang ciri-ciri lah kaum tu. Saya tahulah kita orang-orang kita selalu sebut macam ni apa semua kan. Semua saya tak nak sebut lah di sini. Ni semua jenis ciri-ciri kaum tu lah. Inilah engkau macam ini. So kita dah tahu label-label seperti itu. Kita akan buat pemusuhan yang banyak di kalangan manusia. Tingkat ketiga, kutukan bagi orang tertentu. Ini berbahaya, seperti yang kalau kita sebut fulan ni dikutuk oleh Allah. Dia itu orang kafir, dia itu orang fasik, dia itu pembuat bid'ah. Kita spesifikkan nama orang tu. Kat sini dia sebut, dia gunakan perkataan si Zaid. Nanti takut pula orang nama Zaid marah pula. Ni contoh. Contoh yang ada dekat sini. Bukan saya sebut, contoh yang ada dekat sini. Dia sebut, ni si Zaid ni kutuk oleh Allah. Dia ahli bid'ah, dia orang kafir. Jangan, itu spesifik. Yang tadi umum. Kedua, kita ambil ciri-ciri kaum-kaum tu yang ada dekat Quran pun disebut, tapi taklah secara yang nombor 2 ni taklah confirm. Walaupun dia datang daripada kaum tersebut, taklah confirm memang ahli neraka orangnya. Pintu rahmat Allah kan terbuka luas kan. Yang ketiga, lebih spesifik kepada certain orang. Lagi bila orang tu dengar, lagilah tak ada jalan perdamaian lah antara pasal ni kafir-mengkafir ni banyak ni. Jadi mengkafirkan ahli bid'ah semua banyak tu. Hati-hatilah kita termasuk dalam cerita yang diceritakan dalam tajuk ni. Penguraian mengenai hal tersebut bahawa tiap-tiap orang yang telah tegas terkutuknya pada agama, maka misalnya bolehlah dikutuknya seperti macam Fir'aun. Memang ada dalam Quran. Orang sebut Fir'aun laknatullah kan, Abu Jahal. Itu memang ada, memang Allah sebutkan dalam Quran. Itu tak apalah. Tapi pun kita nak sebut-sebut tu pun buat apa, dah tak ada cerita kan. Melainkan kita nak datangkan dengan muhasabah lah. Daripada cerita tersebut, daripada kejadian yang berlaku pada Fir'aun, pada Abu Jahal, itu lebih penting. Kerana telah tegas bahawa mereka itu mati di atas kekufuran. Dan yang demikian itu telah diketahui pada agama. Itu memang ketahui agama, memang diorang mati atas kekufuran. Maka memanglah dia ada sebut kat situ, Al-Quran pun sebut mereka termasuk ahli neraka. Adapun orang-orang yang tertentu pada masa kita sekarang, seperti yang kita kata si Zaid tu, si Zainab ke, si Fatimah ke apa ke tu, kan, si Ali ke apa ke, dikutuk oleh Allah.
ataupun bangsa-bangsa ni terkutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat-sangat bahaya. Kerana mungkin ia Muslim, lalu meninggal dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maka bagaimana kita nak hukumkan dia dengan kutukan tadi? Kadang-kadang orang tak tunjukkan kita tu dia beriman. Kerana masalah keadaan hidup dia. Dia diam saja. Orang cakap apalah kau memang bangsa tak gunalah apalah semua. Dia diam saja. Tapi dia dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Siapa tahu? Kan? Dia akan balik kepada kita nanti. Apa yang kita kutuk pada orang, dia balik pada kita. Hati-hati pendengar sekalian. Hati-hati. Kemudian dekat sini dia sebut lagi, kecuali orang yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bolehlah diketahui siapa yang akan mati di atas kekufuran. Tu dalam Quran sebut ataupun apa yang Nabi sebut, kita dah tahu dia mati dalam kekufuran. Dan kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan suatu kaum dengan kutukan. Ia mengatakan yang Nabi pernah marah dan dia lakukan seperti ini. Rasulullah berdoa ke atas orang Quraisy. Ya Allah, wahai Allah Tuhanku, di atas engkaulah Abu Jahal bin Hisham dan Utbah bin Rabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut suatu golongan yang terbunuh pada perang Badar di atas kekufuran, sehingga orang yang tidak diketahui kesudahannya lalu dikutukinya. Termasuklah siapa-siapa yang Nabi sebutkan tu termasuk, tapi tak tahu dia tu memang termasuk yang dikutuk ni ke ataupun tidak. Sehingga orang yang tidak diketahui kesudahannya pun dikutukinya, termasuk sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari yang demikian. Kerana diriwayatkan bahawa Nabi SAW mengutuk orang-orang yang membunuh penduduk Bi'ru Ma'unah dalam kunutnya pada salat subuh. Selama sebulan Nabi doakan. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dengar baik-baik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sadaqallahul azim. Tiadalah engkau mempunyai kepentingan dalam perkara itu sedikit pun. Tuhan menerima taubat mereka atau menyiksa mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita bukan urusan kita nak doakan kutukan kepada mereka. Walaupun Nabi marah sangat. Orang yang sudah membunuh penduduk Bi'ru Ma'unah ni, Nabi marah. Nabi sampai bacakan kunut dalam solat subuhnya. Allah datangkan dengan peringatan. Jangan buat begitu. Apa Allah sebut? Tiada engkau mempunyai kepentingan dalam perkara itu sedikit pun. Tuhan menerima taubat mereka ataupun menyiksa mereka, kita bukan urusan kita. Kerana sesungguhnya memang mereka itulah yang disebut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Memang zalim. Memang mereka melakukan kezaliman, tapi balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai mereka. Kita jangan buat begitu. Dalam solat kita kutukkan orang-orang yang sedemikian tu semua, tidak dibenarkan. Yakni sesungguhnya dalam surah Al-Imran ni ayat 128, yakni sesungguhnya mereka itu boleh jadi Muslim. Maka dari manakah engkau tahu bahawa mereka itu terkutuk? Kita tak tahu, dalam ramai-ramai itu yang ikut. Kadang-kadang satu kaum ni buat, kita kutuk semua kaum dia. Sedangkan ada dalam kaum dia tu orang-orang yang beriman. Oleh itu jangan kita spesifikkan kepada semua kaum. Siapa yang melakukan tu benda yang itu pun nanti akan dibahaskan. Orang yang melakukan tu betul tak kau tahu dia lakukan? Kau tak boleh main pukul sambil pukul semua sama rata je. Tak boleh. Nanti dia akan bincangkan lagi. Nampak perincian dia. Perinci. Oleh itu begitu pula orang yang telah nyata bagi kita kematiannya di atas kekufuran, nescaya boleh mengutukinya dan boleh mencelanya jikalau tak ada padanya yang menyakiti orang Islam. Kalau ada, nescaya tidak boleh. Sebagaimana diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang kuburan yang dilaluinya. Nanti awak bila baca ni awak confuse sikit. Dia mati atas kafiran, tapi jikalau dia tak menyakiti orang Islam, bolehlah kita mengutukinya. Tapi kalau dia ada menyakiti orang Islam, kita tak boleh. Kenapa pula macam itu? Kita tengok cerita dia.
Satu hari tu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang satu kuburan yang dia tengah lalu. Iaitu sedang dia bermaksud nak ke Taif. Dalam perjalanan lah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ini kuburan seorang laki-laki yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Oh, sedap Sayyidina Abu Bakar sebut. Iaitu Sa'id bin Al-As. Maka marahlah anak Sa'id, iaitu Amru bin Sa'id. Amru berkata, wahai Rasulullah, ini kuburan laki-laki yang memberi makanan kepada kerana makanan dan yang menghilangkan yang berat dari Abi Quhafa, iaitu ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maknanya orang ni pernah melakukan kebaikan, kasih makan yang bapa kepada Abu Bakar ni, maknanya pernah menolong orang. Tu anak dia support bapa dia lah walau dia meninggal ni. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, dikatakan kepadaku oleh si ini. Maknanya Abu Bakar tu dengar orang cakap daripada dia lah. Ini orang ni lah yang menduhakai Allah dan Rasulnya. Dia tak tahu betul, dia dengar orang cakap. Maka dia pun sebut kepada Nabi. Kemudian dikatakan kepadaku oleh orang ni, wahai Rasulullah, dengan perkataan yang seperti tadilah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin Sa'id, cegahlah dirimu daripada Abu Bakar. Lalu Amr bin Sa'id itu pergi, pergilah, pergi jalan. Okey. Kemudian Abu Sa'id pun pergi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar seraya bersabda, hai Abu Bakar, apabila kamu menyebut orang-orang kafir, maka sebutlah secara umum, jangan spesifik. Sesungguhnya apabila kamu khususkan, nescaya marahlah anak-anak mereka kerana bapa-bapaknya. Ada sifat, kan? Jangan spesifik lah. Mana bila kau spesifik, anak-anak dia dengar, mungkin anak-anak dia yang dah masuk Islam dia dengar, kecil hati anak dia. Jadi kerana apa yang kau sebut tu adalah mak bapak orang tu. Lalu Abu Bakar melarang manusia dari yang demikian. Jangan buat macam yang Abu Bakar beritahu, jangan buat macam dia buat tu. Kerana kadang-kadang anak-anak orang kecil hati. Macam kita cakap ni orang-orang kafir ni semualah. Allah laknat kalau kita sebut macam gitu. Ni Ustazah terangkan lah, bukan surah awak cakap, jangan. Ni semua orang yang bukan Islam ni semua Allah laknat misalnya. Ada orang-orang Islam yang mempunyai ibu bapa yang bukan Muslim tau. Apa perasaan mereka bila awak sebut begitu? Kita ibu bapa kita Islam. Kita kalau ibu bapa kita Islam, orang cakap mak bapak kita, bapak engkau ni, mak engkau ni tak ibadah punya orang pun kita rasa kecewa. Apa lagi kalau awak sebut laknat aja lagi kepada mak bapak dia. Dia tahu mak bapak dia bukan Muslim, tapi pengharapan dia tetap kepada Allah untuk ampunkan mak bapak dia. Lagi-lagi kalau mak bapak dia masih hidup. Kan? Dalam sejarah banyak Nabi sebutkan, kau tak boleh cakap mak bapak orang begitu selagi belum meninggal pun. Dah meninggal pun. Nabi sebut jangan. Begitu, jaga. Mereka ada anak-anak tu. Yang bila kau sebut pasal mak bapak mereka, anak-anak dia terguris. Jaga tu. Bila terguris tu, orang pandang apa pada orang Islam ni? Kan? Pandang apa? Pasal Nabi larang betul. Kemudian Abdullah bin Nu'aim An-Najjari meminum khamar. Ini cerita lain. Lalu dihukum dengan pukulan had. Ada hudud lah. Berkali-kali pada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian sahabat berkata, kiranya dia itu dikutuk oleh Allah Ta'ala. Alangkah banyaknya yang dilakukan kepadanya. Orang kutuk dia betul-betul banyak. Kerana apa? Dia minum arak. Ni waktu, tapi Nabi setiap kali akan jatuhkan hukuman ke atas diri dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ni semua orang dah inilah pakcik bawang ni semualah dah membawang semua dah mengutuk ini. Dia bila Nabi jatuhkan hukuman pada diri dia, habis dosa dia. Lepas tu nanti dia buat lagi kan. Nabi hukum lagi dia. Pasal dia orang yang tak dapat nak tolak minum arak ni. Susah dah jadi sebati pada diri dia. Yang masalah ni Nabi dah hukum, dia dah terima hukuman. Yang masalah ni orang-orang yang ni
Yang pakcik bawang ni lah. Yang membawang ni. Jadi Nabi sebut apa? La takun aunan lisyaitani ala ahik. Nabi sebut, janganlah engkau itu penolong syaitan terhadap saudara engkau. Kau tolong syaitan tu. Cerita perbuatan syaitan tu kau tolong. Kau jadi penolong. Dengan apa? Kau mengkutuk dia. Kan? Kerana kesilapan yang dia lakukan. Hati-hati okey. Dan dalam riwayat yang lain, jangan engkau katakan perkataan tersebut kerana dia mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun dia minum arak, dia orang yang, misalnya kalau kita kata kategori pembuat dosa selalu, atau orang sebut fasik ke apa, dia tak terkeluar daripada Islam. Dia sentiasa termasuk, kata Nabi, mencintai Allah dan Rasulnya. Nampak hati dia lain. Kan? Dia mungkin struggle nak betulkan diri dia tu. Tapi apa jadi bila orang kata begitu? Disebabkan itu banyak orang nak pergi ke arah taubat, tak jadi-jadi. Pasal apa? Banyak orang cakap, ni semua hangat-hangat tai ayam ajalah. Memang awak cakap tu sedap. Orang yang dengar tu, tak ada pun orang rasa percaya pada diri aku. Baru-baru ni ada yang transgender tu kan, dia balik kepada Islam ni. Bulan puasa kemarin tu, Su Jimmy yang interview kan, kita boleh nampak bagaimana dia buang yang dia dah buat transplant tu, dia buang. Nampak? Siapa yang tahu dia boleh balik ke arah tu? Mungkin dulu orang bilang ni memang mati macam ginilah agaknya orang sebut. Tapi bila orang tersebut dengar, dia akan apa dalam diri dia, rasa tak ada peluang untuk orang menerima dia kembali. Kalau dia bertaubat pun, orang tak ada care. Orang akan tetap cakap, kalau dah jahat-jahat lah kau. Awak akan beri peluang ke kepada orang? Sebab kata orang Melayu cakap, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kenapa? Buat baik, kalau kau dah buat jahat satu kali, kau punya baik semua orang lupa. Ni lah setitik rosak susu sebelanga. Kan? Kenapa? Orang, pasal kalau kita pernah buat silap ke jahat ke, jangan dedahkan kepada orang. Diam aja sudah, Allah tutup rahsia kita, terdiam. Kenapa? Itu akan jadi ungkitan bagi orang. Orang ungkit benda tu. Kan? Kalau kita tengah buat okey tu, baik tu, orang diam lah. Tapi kalau buat salah, ini memang dasarnya dulu ahli ini kan? Orang sebut. Kan? Allah boleh kasih kita peluang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai akhir hayat kita Allah boleh kasih kita peluang. Manusia belum tentu. Sebabkan itu jangan buka keaiban masing-masing. Okay. Kemudian dekat sini disebutkan lagi kesimpulannya bahawa pada mengutuki orang-orang itu bahaya, maka hendaklah dijauhkan, dan tiada bahaya pada berdiam daripada mengutuki kan? Jadi tak ada bahaya dari kalau kita berdiam daripada mengutuk. Jadi kita diamlah. Kalau yang untuk menjauhkan kita daripada bahaya, banyakkan diam. Kan kita tak tahu cerita, diam. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia, antara dia dengan Allah SWT, kita diam. Macam mana nak tahu ni benda dalaman macam itu diam. Okay, itu jawapan dia, diam. Kemudian dekat sini dia sebut lagi, selanjutnya disebut, kalau orang bertanya, orang bertanya, bolehkah mengutuk Yazid bin Muawiyah kerana dia pembunuh Saidina Husain, iaitu putera Saidina Ali radhiyallahu anhu dan cucu Rasulullah, atau yang menyuruh membunuhnya? Kami jawab bahawa itu tidak terbukti sama sekali. Ini saya nak sebut tadi, tak terbukti. Maka tidak boleh dikatakan bahawa Yazid membunuh Husain ataupun menyuruh membunuhnya sebelum terbukti. Lebih-lebih lagi mengutuknya, kerana tidak boleh disangkutkan seorang Muslim kepada dosa tanpa dalil yang menguatkan. Benar boleh dikatakan bahawa Ibnu Muljam membunuh Ali dan Abu Lu'lu'ah membunuh Umar radhiyallahu anhu, kerana yang demikian itu telah terbukti dengan benar dan mutawatir. Maknanya berita itu sah, banyak orang sudah meyakinkan. Maka tidak boleh dituduh seorang Muslim dengan fasik ataupun kufur tanpa pembuktian yang meyakinkan. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang menuduh seorang yang kufur dan tidak menuduhnya dengan fasik kecuali ia kembali kepadanya.
Jikalau temannya itu orang itu tidak demikian. Maknanya bila kita cakap, kita tuduh dia fasik ke kufur ke apa, kalau itu tidak benar, dia balik pada diri kita yang mengutuk tu. Na'udzubillah min zalik. Pasal hati-hati balik pada orang. Pasal kadang-kadang kita kadang cakap dengan anak kita, siapa cakap bodoh, dia lah tu yang bodoh. Kan? Anak kita kadang-kadang satu sama lain gaduh-gaduh kan? Mak dia cakap kita bodoh. Iyalah dia yang bodoh. Sebenarnya yang cakap bodoh pun marah juga. Padahal dia yang cakap orang bodoh. Orang cakap dia balik, itu maknanya siapa yang cakap orang balik pada dia. Kan? Itu very simple. Oleh itu kalau kau tak nak orang balik pada diri kau kena check betul-betul. Jadi, tapi bila kau tak ada mampu untuk melakukan penyelidikan, kau diam. Mampu ke kita nak jadi spy ni, investigate, detektif ni dalam semua perkara? Tak mampu. Oleh itu, bila kita tak mampu, kita diam. Siapa yang mampu nak cek betul-betul, baru dah pasti baru boleh cakap. Tak pasti main iyalah agaknya lah. Bab agaknya tu, kain salam. Tak boleh digunakan. Pasti baru boleh. Mutawatir punya cerita, orang ramai sepakat. Betul terjadi. Maka boleh. Pasal background orang-orang ahli hadis ni, kalau background dia very serious dan strict dalam bab-bab ni. Kerana kita dididik begitu. Nak sampaikan sesuatu, kita tak mampu nak cek dulu, kita tak cakap, kita diam. Sampai kita mampu baru bolehlah. Pasal Allah, kita tak berkemampuan, Allah pun tidak menghukum kita atas dasar luar daripada kemampuan kita. Tapi kalau kita tak mampu, kita dah sebarkan. Lepas tu kita cakap, kita tak boleh, tak ada masa lah nak check. Cannot be. You cannot do that. Kau akan check dulu baru kau sampaikan pada orang. Kau tak check, kau tak boleh sampaikan pada orang. Okay? That's it. Kadang-kadang orang-orang macam kita ni belajar hadis begini, takut begitu. Orang rasa macam kita ni terlalu strict sangat. Macam gitulah how it should be lah. Kan memang macam gitu. Pasal kita accountability dengan apa kita sampaikan pada orang. Kemudian dekat sini sebut dia akan balik pada orang tersebut kalau tak betul. Oleh itu Nabi SAW tidaklah seorang naik saksi terhadap orang lain dengan kekufuran, melainkan salah seorang dari keduanya mengembalikannya dengan kekufuran jikalau dia itu kafir. Maksud dia orang dia naik saksi bahawa dia ni memang orang kafir ni, dia naik saksi. Orang bukan beriman, saksi. Kalau dia betul, tak apa. Kalau tak betul, balik pada dia. Kan? Maka itu seperti yang sabdakan Nabi SAW pada hadisnya. Dan jikalau ia bukan kafir, maka ia telah menjadi kafir dengan mengkafirkan orang tu. Kan? Nabi bilang, kalau dia bukan kafir, kau cakap dia kafir, kau balik, kafir tu balik pada diri kita yang cakap dia kafir. Artinya bahawa ia mengkafirkan orang sedangkan dia tahu bahawa orang itu Muslim. Jikalau ia menyangka bahawa orang itu kafir disebabkan perbuatan bid'ah ataupun lainnya, nescaya dia itu pun bersalah. Iaitu tidak menjadikan kafir kalau dia melakukan perkara tersebut. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, anhaka an tashtuma musliman au ta'siya imaman adilan. Sadaqah Rasulullah, aku larang engkau memaki orang muslim ataupun engkau mendurhakai imam yang adil, iaitu penguasa yang adil. Dan mendatangkan tuduhan kepada orang-orang yang sudah mati itu lebih berat lagi. Orang dah mati, kau tuduh dia. Kau tak tahu hal sebenar, kau tuduh dia. Macam mana dia nak bela diri dia ataupun menerangkan sedangkan dia sudah mati. Itu hati-hati. Disebabkan sini, disebutkan lagi, Rasulullah bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sadaqah Rasulullah. Janganlah engkau memaki orang-orang yang sudah mati kerana mereka telah membawa menurut apa yang dikerjakan mereka. Diorang akan bawa apa saja yang mereka kerjakan. Engkau tak boleh memaki hamun orang-orang yang sudah mati. Nabi SAW bersabda lagi, jangan engkau memaki orang-orang yang sudah mati, maka dengan itu engkau menyakiti orang-orang yang masih hidup. Tadi kan ada cerita kan, orang tu dah meninggal, dia sebut begitu, anak-anak je dengar, kau menyakiti hati orang yang masih hidup. Kerana apa? Mak bapak dia lagi dah meninggal, kau sebut-sebut. Orang bukan Islam,
ada anak yang Islam, kena hati-hati bila kita berbicara dengan mereka. Jangan sesuka hati kita je kita sembuhkan. Mereka tu punya hati dan perasaan. Mereka sesama Islam yang kita perlu jaga. Macam manalah kita cakap pasal mak bapak orang kan, orang tak boleh terima. Begitulah. Kemudian dalam hadis yang lain, ayuhan nas ihfazuni fi ashabi wa ihwani wa ashari wala tasubbuhum ayuhan nasu idza matal mayyitu fazkuru minhu khairan. Sadaqah Rasulullah. Hai manusia, jagalah engkau tentang sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan ipar-iparku. Janganlah engkau memaki mereka. Hai manusia, apabila orang sudah mati, maka sebutlah yang baik daripadanya. Baik daripadanya kau kena sebut. Begitulah. Jadi kita rasa kita berhenti sampai sini dulu kita diharapkan supaya kita jaga mulut kita masing-masing, supaya kita jangan lemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ustazah rasa kita sambung sikit lagi lah dalam bab ni. Boleh ke? Naik min kita sambung sikit lagi nak habiskan dalam bab ni lah Jadi disebutkan sini kita orang sudah mati, kita jangan sebut yang tak baik, sebutkan yang baik saja. Kemudian disebutkan lagi dekat sini, kalau orang bertanya bolehkah dikatakan bahawa pembunuh Husain itu itu kiranya dikutuk oleh Allah, atau yang menyuruh membunuhnya kiranya dikutuk oleh Allah. Maka kami menjawab, disebut sini bahawa yang benar untuk dikatakan ialah pembunuh Husain itu jika mati ia sebelum bertaubat, kiranya dikutuk oleh Allah. Kerana mungkin pembunuh itu mati sesudah bertaubat. Itu yang sepatutnya kita sebut. Kalau orang tanyalah, tak ada duduk-duduk nak cerita pasal benda tu. Kalau dia tanya, kalau orang yang membunuh Husain tu dikutuk oleh Allah ke tak? Maka apa yang perlu kita jawab? Yang benar untuk kita jawab bahawa pembunuh Husain, Saidina Husain tu, jika mati sebelum bertaubat, memanglah dia akan dikutuk oleh Allah SWT. Kalaulah mungkin orang itu mati sesudah bertaubat, maka terselamatlah dia, kan? Kerana membunuh orang taklah sampai macam dosa kafir, kan? Kemudian bahawa Wahsy bin Harb pembunuh Hamzah, iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud, di mana ia membunuhnya dan waktu ia masih kafir. Kemudian ia bertaubat dari sekalian dari kekufuran dan pembunuhan, dan tidak boleh ia dikutuk. Mana yang membunuh Hamzah ni, Saidina Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi, waktu dia bunuh tu dia masih kafir. Tapi selepas itu dia bertaubat, maka tak ada kutukan pada diri dia. Orang boleh buat begitu, begitulah. Hidayah Allah datang kepada seseorang walaupun dia dah membunuh seorang figure yang begitu besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah pada didiamkan itu bahaya, maka diam itu adalah lebih utama. Apapun kita tak tahu, diam itu lebih utama. Kemudian disebutkan lagi di sini, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat, iaitu nasihat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku wasiatkan kepadamu bahawa kamu tidak mengutuk orang. Agaknya dia tak jaga mulut dia lah ni. Jadi Rasulullah pun mengambil tu satu spesifik wasiat untuk orang tersebut. Ibn Umar berkata, sesungguhnya orang yang sangat dimarahi Allah ialah tiap-tiap orang yang mencela lagi mengutuk orang. Itu Ibn Umar sebut, sesungguhnya orang yang sangat dimarahi Allah ialah tiap-tiap orang yang suka mencela dan yang mengutuk orang. Setengah mereka berkata mengutuk orang mukmin itu menyamai dengan membunuhnya. Menyamai dengan membunuh, sama macam kau bunuh dia. Kalau kau asyik kutuk, selalu orang yang terima kutukan ni sampai naik stres, ada yang sampai bunuh diri. Kita tak bunuh dia, tapi dengan percakapan kita seolah-olah membunuh dia. Kadang-kadang sampai dia tak boleh bekerja dalam hidup. Kenapa? Trauma dengan apa sengaja orang taruh stigma ke atas diri dia. Sama macam awak sudah membunuh dia. Sama macam kita sudah membunuh dia. Kita membunuh spirit yang ada pada diri dia untuk hidup. Habislah orang tu. Sampai naik gila kadang-kadang orang tersebut. Kerana apa? Percakapan. Nampak percakapan? Boleh kill orang. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Kita tak perasan.
Kemudian Hamad bin Zaid berkata, sesudah meriwayatkan ucapan ini, jikalau engkau katakan bahawa ucapan tadi itu hadis marfu', nescaya aku tiada akan mempedulikannya. Ini yang tadi hadis itulah kategori dia adalah hadis yang seperti macam mana. Ya, tapi apa yang kita baca sebelumnya semua, Nabi tetap tak memberi izin untuk kita meletakkan label-label kutukan ni kepada semua orang. Baik orang tu masih hidup ataupun orang yang dah meninggal. Melainkan apa yang ada dalam Al-Quran saja. Ya. Kemudian di sini ucapan dia sebutkan kat sini Nabi SAW dan mendekati dengan mengutuk tadi ialah berdoa terhadap manusia dengan tidak baik. Ada juga yang orang yang mengutuk ni seperti dia mendoakan manusia dengan tidak baik, sehingga berdoa terhadap orang zalim sekalipun. Seperti orang tu mengata umpamanya, kiranya Allah tidak menyihatkan tubuhmu, tubuhnya, dan kiranya Allah tidak menyelamatkannya, dan kata-kata yang lain yang seperti itu. Itu pun maknanya kutukan juga. Apa tahu kita mengutuk menggunakan doa-doa. Orang yang mendekati mengutuk, maknanya dekat dengan mengutuk tu ialah orang yang berdoa kepada manusia dengan doa yang jahat, doa yang tak baik. Walaupun dengan orang yang zalim sekalipun. Seperti kita cakap, kiranya Allah tidak sihatkan kau, sakitlah kau sampai bila-bila, Allah tak selamatkan kau, dan kata-kata yang seumpama dengannya. Maka yang demikian itu pun tercela. Dan pada hadis tersebut, sesungguhnya orang yang teraniaya berdoa terhadap orang yang menganiayanya. Kan orang-orang yang teraniaya kalau mendoa kepada orang yang menganiayanya, dalam satu hadis mengatakan doanya kabul kan. Sehingga menyamai pada penganiayaan. Kalau orang tu menganiaya orang tu doa, sama macam dia pun orang yang orang yang melakukan penganiayaan tu, dia akan dapat penganiayaan yang dia aniaya orang tu. Kemudian tinggallah bagi orang yang menganiaya pada orang yang teraniaya kelebihan pada hari kiamat. Maknanya orang-orang yang teraniaya tu akan dapat kelebihan banyak pada hari kiamat. Kalau yang terbaik kita memaafkan. Walaupun orang menganiaya kita, terbaik kita memaafkan. Kalau pada hakikatnya kita balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mahu bawa dosa kita sesama kita. Ampunkan dosa sesama kita, maafkan. Saya balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak jumpa Allah je, dengan segala dosa yang kita lakukan kepada Allah, yang kita nak minta ampun kepada Allah. Kerana itu pun sudah cukup banyak. Tak mau bawa dosa-dosa ni. Orang aniaya kita pun kalau boleh kita memaafkan. Nabi bilang, yang terbaik adalah kamu memaafkan. Jangan bawa jumpa. Ada orang terlalu daring. Tak nak maafkan orang. Jumpalah di akhirat nanti. Lupalah di depan Allah SWT. Awak ingat, mudah ke? Satu hari beribu-ribu tahun dekat sana. Awak nak panggil satu orang A, B, C, semua panggil nak jumpa depan Allah SWT. Perhitungan sangat-sangat perit pada hari itu. Kita kalau boleh dengan manusia, kita tak mahu buat perhitungan lagi. Habis kat dunia, maafkan satu sama lain. Kita memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita. Orang lain pun akan memaafkan kita. Kenapa? Mudah, ringan. Tiada dosa kita dengan manusia lagi. Tak mahu bawa balik. Saya ingatkan semua yang dengar, tak mahu bawa balik dosa kita sama kita depan Allah SWT. Perhitungan yang sangat-sangat berat. Kita kalau ada pun dosa kita dengan Allah, tu je lah yang kita sentiasa boleh melakukan taubat, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kita kalau dah buat kejahatan, kita datangkan dengan kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Benda-benda yang baik tu akan menghapuskan benda-benda maksiat yang kita lakukan. Sentiasa minta Allah pengampunan. Itu yang depan Allah SWT. Itulah sisa-sisa belen yang kita masih nak minta Allah pengampunan lagi. Ada pun dosa kita sesama kita, penganiayaan, kezaliman ke, orang backstabbing ke, orang cakap kita apa ke, kita ampunkan dosa dia. Ampunkan dosa dia. Setiap hari dah ampunkan dosa dia. Kita jadi ringan. Hilang beban mental yang ada pada kita. InsyaAllah bila kita hilangkan beban beban dosa-dosa ni kita hilangkan, orang pun hidup kita akan lebih banyak mudah. Berjalan dalam muka bumi ni mudah, ringan. Kerana tak bawa beban mental ni. Walaupun orang cakap kita apa pun, ampunkan dosa dia.
Jangan nanti ada satu prinsip lagi, tak apalah, kita depan Allah SWT. Dia kutuk-kutuk kita, kita ambil banyak pahala dia. Biar dia depan Allah dia muflis. Awak kalau jadi orang Islam yang sayang menyayangi antara satu sama lain, depan kita, depan Allah SWT, saudara kita tu bawa dengan banyak pahala, sekali dia depan Allah dia muflis. Tak ada tempat dia nak minta bantuan, dah muflis dah dia. Kan? Adakah kita sebagai orang Islam tu tega, kata orang Indonesia ni, tega? Okey aja. Dia muflis ni pasal lah. Kadang-kadang yang menjadikan dia muflis pun kita juga. Sengaja buat benda-benda yang boleh sampai orang kata kita. Kita ingat kita boleh lepas ke? Allah cari ujung dia tu. Siapa mastermind tu yang buat tu? Oleh itu tutup pintu-pintu yang boleh membuat orang fitnah kita. Tutup pintu-pintu yang boleh orang mengata kita. Tapi kita tetap kadang-kadang akan buat kesilapan. Apa patut kita buat? Minta maaf banyak-banyak. Kan? Kata Sayyidina Umar tu yang saya pegang sampai sekarang, biar aku malu di hadapan manusia, jangan aku malu di hadapan Allah SWT. Malu di hadapan manusia, setiap kejap minta maaf, dah salah lah tu. Orang minta maaf salah. Orang tak minta maaf kau cakap action. So kita ni nak jadikan orang apa sebenarnya? Orang cakap terus terang, kita hina orang. Orang tak cakap terus terang pula, kita buruk sangka kat orang. Nak jadikan manusia seperti apa, wahai jemaah sekalian? Boleh pengsan hidup macam gini. Kan? Jangan jadi macam cerita tu yang kita tengok, dua anak beranak tu naik bawa binatang kan? Sampai satu kawasan, dua-dua tak naik. Orang kampung bilang, apalah bodoh punya orang. Ada binatang kenderaan, tak naik. Anak naik, bapak bawa. Sampai satu kampung, orang bilang, apalah punya anak ni. Bapak dia pula bawa. Orang tua pula bawa. Dia pula duduk. Dengar lagi. Kalau kita dengar cakapan orang ni, boleh mati kita. Kan? Sampai satu kampung, bapak naik, anak bawa. Orang bilang, apa punya bapak lah kalau tak ada. Dia pula tua naik, budak pula bawa. Sampai satu kampung, dua-dua naik. Orang cakap, apa punya manusia ni? Zalim binatang, dua-dua naik. Dua-dua tak naik, bodoh. Dua-dua naik, zalim. Lama-lama dia bawa kan nanti. Baru bila dia bawa kan binatang, orang bilang ni orang apa pula? Binatang boleh jalan, dia tolong bawa pula. Kita saya dengar je orang cakap, macam mana kita nak survive dalam hidup? Tak mau dengar orang cakap. Yang tukang sampai pun 2 kali 5 juga. Kan? Pernah kan cerita dalam hadis Nabi tu, seorang sampaikan kepada Nabi apa orang cakap tentang Nabi tu tak adil dalam membagi bantuan. Orang-orang ni kalau dah selalu kasih bantuan, kita tak kasih bantuan, dia naik darah pula. Kan? So dia bilang, apalah Nabi ni tak adil. Kasih pula orang-orang yang baru masuk Islam ni pun senang buat apa, kasih. Sahabat datang sampai pada Nabi, merah padam muka Nabi. Nabi sahabat cakap, siapa yang lebih adil kalau Allah dan Rasulnya cakap tak adil? Siapa lagi yang lebih adil? Nabi tu kalau bertindak, kan manusia apa arahan daripada Allah SWT, dia tahu. Kerana orang baru masuk Islam pun, walaupun dia berkemampuan, kita boleh kasih juga zakat kan? Kan? Dia golongan mu'alaf. Kenapa? Nak dekatkan hati dia pada kita. Dia banyak tinggalkan family untuk bersama dengan orang Islam. Kita nak hadiah bukan untuk orang miskin saja, orang kaya pun boleh kasih hadiah, menghadiahkan. Uhwah tu. Kan? Kalau tak orang kaya asyik kasih orang hadiah. Dia tak pernah dapat hadiah. Orang nak kasih hadiah, orang bilang, macam mana saya nak kasih tuan? Tuan semua ada. Tak payah kasih lah. Saya kasih doa je. Boleh gitu? Mana ada. Kan? So mereka padam muka Nabi. Sahabat tu bilang, inilah pertama kali dan terakhir aku sampaikan kepada Nabi. Kan? Jadi orang yang suka sampai-sampai tu, kita nak sampaikan dengan awak lah. Benda nak sampaikan baik ke tak? Kalau nak sampaikan tak baik, nak cerita pasal orang cerita-cerita, tak mau dengar. Kan? Tapi kalau kita nak dengar juga, memang kita ada buat silap, orang tu cakap, kita perbaiki. Tu yang kita sebut tadi kat depan, nasihat, ikut. Sahabat tengok Abu Bakar, banyak tak tadi cerita, banyak sebut pasal Abu Bakar juga. Nabi bilang apa tadi? Ingat tak tadi first kali kita bincang tu?
Nabi bilang, adakah orang siddiq dan pengutuk? Nabi sebut. Sayyidina Abu Bakar tu orang yang siddiq. Kenapa boleh mengutuk tu? Ada sifat lagi satu yang tak baik pula kat situ. Pasal dia tengah marahkan dia punya hamba tu kan. Abu Bakar beritahu apa? Dia merdekakan hamba dia tadi dah kutuk tu. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia kata, tidak akan aku ulang lagi demikian. Abu Bakar bukan termasuk orang yang maksum, tak buat dosa. Tapi dia bila dapat nasihat tu dia terima. Sahabat tu bila datang sesuatu nasihat, buat terus. Turun ayat arak, buang arak semua kat tempat jalan macam apa sungai. Tu pun ada yang tetap tak boleh buang. Apa tu? Keinginan nak minum. Sahabat Nabi lah nak menunjukkan bahawa manusia tu tidak semuanya dapat berubah dengan sekejap, tapi dengan kata-kata kita boleh mematikan orang dengan mudah. Wallahu alam bisawab. Ustazah rasa dah banyak Ustazah kupas dalam perkara ni. Alhamdulillah lah, memang bagus ada tajuk ni. Kena pada masa kita sekarang. Kerana apa? Bila orang dah tak boleh keluar rumah, orang banyak pergi media sosial. Banyak media sosial, dia main hantam aja kepada semua orang. Dia kutuk sana, kata kasih sana, kasih sini. Kan tanpa dia mengira hati dan perasaan orang. Yang paling saya suka tadi pasal kafir mengkafir ni. Nabi ingatkan, ada orang-orang Islam punya mak bapak yang bukan Islam. Anda harus prihatin dengan apa yang anda cakap. Mereka tu terhiris hati mereka. Kadang-kadang ada yang sudah pergi ke rahmatullah, balik. Bila awak cakap begitu, memang mereka tak boleh doakan mak bapak mereka. Tapi tak perlu nak cakap-cakap banyak kali lah. Awak ni buat apa nak doa? Doa tak sampai pun. Asyik-asyik sebut doa tak sampai. Doa tak sampai. Awak rasa apa hati mereka? Awak rasa mak bapak mereka tau. Kan? Oleh itu kita jaga. Bila kita nak bercakap tu, kita tengok kanan kiri. Terjaga perasaan orang lain. Doakan moga-moga mereka itu mendapat rahmat daripada Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau nak sambung sampai tahun depan pun saya boleh sambung juga. Nanti semua orang kena camp pula dekat masjid. Wallahu alam. Misal kita doakan masjid kita, doakan semua staf masjid, di masjid-masjid semua di seluruh Singapura dan juga di luar Singapura. Allah berikan kita semua penduduk, pekerja-pekerja yang mencari sumber nafkah bagi isteri dan anak-anak, yang memakmurkan masyarakat kita, memakmurkan negara kita. Mereka dapat kembali bekerja dengan aman. Jaga tata tertib kita, adab kita dan segala peraturan-peraturan yang masih lagi yang diamanahkan untuk kita menjaganya. Distancing, tutup mask semua. Kita jaga lagi-lagi percakapan kita antara kita dengan orang lain. Jaga-jaga, menasihati dengan cara baik, hikmah dan bijaksana. Mudah-mudahan kita semua hidup sentiasa ke arah kebaikan, progresif, ke arah kebaikan. Doakan satu sama lain dan mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu Taala. Ustazah ingatkan baik-baik, jaga bila anda nampak orang yang melanggar batasan ni, melanggar peraturan ni, janganlah kita ingat selalu kita sebut biar terkenalah balik. Negara-negara banyak tu dah relapse. Jangan kita ni nak akan datanglah akan relapse ni. Jangan sebut. Jangan. Doakan baik. Doakan semoga mereka sedar. Kalau kita boleh ingatkan dia pakai encik mask tu, ingatkan dia. Buat apa doa yang tak baik? Kalau relapse tu dia, kita semua kena. Ingat kita adalah seperti satu mereka yang duduk dalam satu kapal. Yang kat bawah dengan yang kat atas. Yang kat bawah kalau nak ambil air, tak boleh lubangkan kat bawah, jatuh kapal. Mesti naik atas, bekerjasama dengan orang atas supaya kapal kita, bahtera kita, kehidupan kita berlayar dengan selamat. Tapi kalau dia tak nak bekerjasama, dia lubangkan bawah, bukan saja dia mati, atas pun mati sekali, tenggelam. Pasal saya dah dengar tau orang sebut-sebut macam ni. Ni semua ni dah keluar ni semua, nanti dadilah balik. Itu doa anda. Kalau doa anda terkabul, dengan anda sekali yang masuk gua balik. Okey? Kalau semua tak nak masuk gua, semua nak free, sama-sama saling doa mendoakan ke arah kebaikan dan keselamatan. Bantu satu sama lain.
Ingatkan satu sama lain. Wallahu a'lam bisawab. Kita baca istighfar dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini terdapat manfaatnya bagi diri saya dan semua yang hadir. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang sentiasa menerima doa, nasihat daripada orang lain, terbuka menerima nasihat, rasa memperbaiki diri, dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Akhir hidup kita menjadi insan-insan yang berbakti kepada dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hamba-hamba Allah yang Allah kasihi lagi Allah cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.